المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى قدس الله سره. Dan lagi kata Syekh Ibn Ubad situ. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatu minal khair situ. Yasma'uha al-mu'min fayamalu biha wa yu'allimuha khairun lahu min ibadati sanah. Artinya satu kalimah daripada kebajikan yang mendengar akan dia oleh orang mukmin, maka mengamalkan ia akan dia dan mengajar ia akan dia. Iaitulah terlebih baik bagimu daripada berbuat ibadat setahun. Kita buat ibadat setahun dengan kita menyampaikan, menarik orang. Ya, itu suruh kita apa? Mana menyampaikan. Ad-dalu 'alal khair ka fa'ilihi. Orang yang menunjuk, mengajak, memimpin manusia ke arah baik, itu dia punya pahala dia sama dengan orang yang mengerjakan dia. Kita memanggil, kita berdakwah, menyeru, menyambung lisan Rasulullah SAW. Adapun taufik hidayah dari Allah Ta'ala. Dua perkara. Syariat menyuruh kita memanggil manusia, menyeru manusia, mengajak manusia berdakwah, menyampaikan. Hakikat yang membuka Allah Ta'ala. Ya. Jangan kita panggil kemudian kita rasa kita yang membuka tu salah. Ataupun kita serah je lah. Dia dapat besok ada, hakikat dia dapat tak boleh juga. Ada kena jaga dua benda. Ada ke sengawan dipegang satu. Dia besok ada bagian ada lah. Tak boleh. Buat Rasulullah suruh ni. Rasulullah suruh memanggil, menyeru manusia. Ialah satu kalimah daripada kebajikan yang mendengar akan dia oleh orang mukmin. Kemudian mengamal ia akan dia. Kemudian mengajar ia akan dia. Disambung-sambung. Terlebih baik daripada berbuat ibadat setahun. Satu kalimah dia, ibadat dia setahun. Sebab kaedah fiqh kita al-amalul muta'addi khairun min amalil qasir. Satu amalan yang menyebabkan orang lain dapat muta'addi. Maknanya dia mujawazah. Pergi pada kebaikan kepada orang lain, itu hal nilai dia lebih baik daripada ibadat setahun. Satu. Kemudian sabda Rasulullah SAW, iza mata bunu Adam inqata amalu illa min salas. Ilmin yuntafa'u bihi wa sadaqatin jariyatin wa waladin salihin yad'u lahu. Rawahul Muslim. Apabila mati saja anak Adam, semua akan mati. Nasai putuslah segala amalan dia. Nak buat amalan tu dah tak boleh sebab dah tamat. Jadi dah duduk dalam negeri amal. Yaumul amal tak ada. Dia akan tunggu yaumul jaza, mana hari pembalasan saja. Kita nak beramal, nak buat, sinilah bekal dia. Ya. Sana besok sampai sana dah tak ada lagi lah. Menyesal pun tak berguna lagi. Jadi apabila mati saja anak Adam, putuslah segala amal kebajikan melainkan tiga perkara.
Iaitu tidak putus. Pertama, ilmu yang diambil manfaat dengan dia. Kita belajar, kita sampaikan walaupun sepatah. Ya, itu harga dinilai sisi Allah Ta'ala besar. Dan Rasulullah suruh. Yang kedua, sedekah jariah, berbuat wakaf lillahi ta'ala, buat masjid, buat surau, buat madrasah dan sebagainya. Itu panggil jariah, sedekah yang berjalan terus. Selagi orang gunakan, pahala kita dapat. Sebab tu haram dosa besar kita merosakkan jariah orang. Ya, kita ada projek besar nak buat masjid besar. Masjid lama boleh pakai pergi gontor je. Macam Israel dulu. Ya, jaga. Repair je, yang mana tak boleh pakai kita buang, sambung. Ya, jangan rosakkan jariah. Sebab orang yang meninggal dalam alam barzah besok seolah-olah dia macam orang yang tenggelam dalam lautan. Dia terkapai-kapai, dia mengharapkan bantuan orang di atas atau jariah yang dibuat. Tiba-tiba dia sedar dapat, kita cut habis tu. Ya, tu zalim paling besar, kita memutuskan jariah orang. Yang kedua, sedekah jariah yang berbuat wakaf lillahi ta'ala dan sebagainya lah. Dan ketika dia anak yang saleh, mendoakan baginya, didik anak kita jadi insan yang saleh, kenal akan Allah Ta'ala, kenal tanggungjawab dia dengan Tuhan. Alhamdulillah, syukur. Kesenang. Ya. Kadang kita didik tak jadi, benar tak? Sebab ilmu kadang-kadang ulama besar anak tak jadi, benar tak? Ya. Dia didik dah tapi tak jadi. Kadang kita tak payah didik mana, dia jadi. Itu dah syukur besar. Ni anak dia nak jadi, dia takutlah. Kacau benda ni. Ada sahabat saya seorang cerita, dia pening. Mak dia suruh carikan bakal adik dia punya suami. Tapi kau cari dah, jangan yang warak-warak now gitu. Pula habis nak cari penyangak, penyamun. Pelik betul. Hai dah, jangan yang warak-warak now. Padahal dia suruh kita cari yang takwa kepada Allah Ta'ala. Dia suruh. Haram bagi kita ibu bapa menyerahkan anak kita bernikah dengan orang yang boleh membawa rosak anak. Kita tahu ada anak kita kalau nikah habis sembahyang tidak, apa tidak. Daripada baik dah tutup aurat, dia begitu lanjang budak tu, kaki dia tu. Ya? Bahaya besar tu, kita merosakkan. Kita dah tahu dah, serahkan dia habis. Ya? Kita kena carikan dia betul-betul anak lelaki. Kita dah didikkan anak kita tak sayang anak ke. Anak perempuan gitu. Carikan yang betul-betul bakal suami yang saleh, yang boleh menyambung kerja. Maknanya kita didikkan kita supaya dia jadi insan yang taat kepada Allah Ta'ala. Jangan pandang harta ni, dah harta banyak, bila batu mayang tak tahu, kiblat pun tak tahu. Di rumah ada kiblat ada, mana kiblat? Kiblat tu apa? Wah, tanya roti canai dia kenal tak? Kiblat tak kerti, tak parah saja. Dia kena jaga tu. Batu kau mar'ah, yang dinikahkan perempuan pun begitu juga. Kita nak mencari perempuan itu juga. Lima liha, oleh jamaliha, ya, oleh nasabiha, oleh diniha. Fasfar bizatid din taribat yadak. Kalau lelaki pun nak cari perempuan, cari yang mana? Harta dia, cantik dia, pangkat dia dan agama. Maka pilih yang ada agama. Ada agama, kita selamat. Kalau tidak kan pening kepala. Abang ajak pergi kuliah, dia ajak supermarket. Tak habis-habis yang malam supermarket. Maut gigi. Dan sabda Rasulullah SAW, ad-dalu 'alal khair kafa'ilih. Orang yang menunjukkan akan manusia atau berbuat kebajikan. Kebajikan makna amal yang diredai oleh Allah Itu kebajikan lah. Seperti orang berbuat kebajikan. Dia ni tak sembahyang misalnya. Kita dakwah dia, kita tarik dia nasihat, akhirnya dia sembahyang. Sepanjang masa dia sembahyang tu, dia dapat pahala, kita pun dah dapat saham jalan. Ini dia panggil apa? Ada downline gitu kan. Kena banyak downline lah. Ini downline direct selling ni. Selain amal kita buat, orang lain bercambah kan. Dibuat. Dengan sebab kita tadi dia beramal, maka dapat pahala besar. Ini sebenarnya apa ni? Amal ni sangat diredai oleh Allah Ta'ala. Sebab tu diberikan ganjaran besar oleh Allah Ta'ala. Yang ini dapat pada orang yang menunjukkan akan kebajikan. Itu seperti pahala orang yang berbuat akan dia juga. Begitu besar tawaran daripada Rasulullah SAW. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, ala khulafai rahmatullah. Qila wa man khulafa'u? Qala alladzina yuhyun sunnati wa yu'allimunaha ibadallahi. Rawahu Ibnu Abdul Bar. Rawahu Ibnu Abdul Bar. Segala khalifahku itu dapat rahmat Allah Ta'ala.
Maka sembah sahabat bertanya, siapa khalifah-khalifahmu ya Rasulullah SAW? Maka sabda Rasulullah SAW, khalifah-khalifahku itu ialah mereka yang menghidupkan akan jalan agama, mana sunnah, dan mengajar ia akan hamba-Ku. Jadi makna mereka yang menyambung kerja Rasulullah SAW, menyebarkan agama dia, mengajak manusia ke arah kebajikan, itu maknanya pengganti. Apa kerja Rasulullah? Mengajak manusia ke jalan Allah. Maka Rasulullah dah wafat, sahabat sambung, itu khalifah. Ada sahabat sambung, tabi'in sampai habis. Itu jalan amalan tarekat pun dia ada khalifah-khalifah dia kan. Mana bila naik khalifah dia tahulah tugas dia kena buat. Jangan dia nama khalifah aja, senyap. Nama tadi khalifah jadi pelepah. Dan kata Sina Umar radhiyallahu an, barang siapa menceritakan hadis Rasulullah SAW, lalu diamal orang akan dia menyambung, ya, maka dapat bagi seperti pahala orang yang mengamalkan akan dia. Itu semua tawaran-tawaran besar dari pimpinan agung kita, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, belajarlah kamu akan ilmu, kerana belajar ilmu untuk mencari keridaan Allah, itu tujuan dia. Jangan belajar ilmu kena ada tujuan gharat-gharat duniawiyah. Ya. Ini bagus kan sekarang ni hantar anak mengaji agama tuan, bagus. Sebab peluang kerja pun banyak itu. Wah. Tak payah peluang kerja dah siap Allah Taala dah bagi dah. Dia kena sambung. Ya. Sebab tu ulama-ulama bila dia mengaji, dia belajar, dah balik dia belajar daripada maknanya pengajian dia kena bawa tanggungjawab besar, ya. Dia mengubah masyarakat, mencorak masyarakat ke arah jalan Allah Ta'ala. Jangan dibalik masyarakat corak dia. Dia kena jadi pencorak, bukan dia dicorak. Dia pembentuk, bukan dia dibentuk. Sebab dia membawa satu cetakan, sibghatullah wa man ahsana minallahi sibghah liqaumin yuqinun. Ya, Islam ni sibghah, mana satu cetakan Allah Ta'ala. Maka tidak ada cetakan yang baik selain daripada cetakan Allah bagi orang yang yakin. Jadi kita cetak manusia dalam cetakan agama Allah Ta'ala, bahawa dia selamat, sebab dia saja yang diterima. Inna dina indallah al-Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa cari lain daripada sistem cara Islam, dia takkan diterima oleh Allah Ta'ala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia daripada orang yang paling rugi. Belajar agama tadi untuk mencari keredaan saja. Batu tuan guru saya al-alim al-allamah al-wali syahid Sayyid Syekh Abdul Rashid radhiyallahu anhu, alim 4 mazhab Hafiz al-Quran, wali besar. Ketika nak lepaskan anak buah dia, Syekh Faiz, Syekh Murtada, bekas mufti Negeri Sembilan tu, nak pergi ke Mesir, dia pesan, kau mengaji kena Ta'ala. Kalau kau mengaji tak kena Ta'ala, aku doa kau mati sana. Kau jangan balik Malaysia ni. Keras doa. Balik mengaji kena Ta'ala, balik nak sebarkan agama Allah tu, jangan kau jangan niat lain gitu. Kau niat lain aku doa kau mati sana lebih baik gitu. Wah. Aku gitu. Ni tidak maknanya betul lah. Besok kau dapat sijil besar gaji kau tu. Lapang ada mak. Wah. Imam Syafi'i punya mak ibu yang misali gitu. Bila Imam Syafi'i ringkas cerita panjang cerita, Imam Syafi'i dah jadi ulama besar dan mengajar-mengajar, dia banyak memberi sumbangan kan macam-macam. Jadi bila balik saja kan, dia cara style orang Arab ni belum sampai rumah dalam 1 kilometer ke, dia ada orang sampaikan mana buat siap nak sampai rombongan kan. Dia pun terbuka cerita lah, alhamdulillah Tuhan, ya. Imam Syafi'i masya-Allah alim besar, banyak orang hadiah ni macam-macam emas lah gitulah kan. Apa kata ibu dia? Suruh dia hadiahkan balik semua daripada orang fakir miskin. Jangan bawa balik, aku tak nak tengok satu sen pun dia bawa balik. Aku suruh dia cari ilmu, suruh bawa manusia ke hadirat Tuhan. Ya, jajak jangan balik. Aku tak buka pintu kalau gitu kan. Tu Imam Syafi'i. Kalau kita macam alhamdulillah berkat kau nak. Banyak getah kau balik. Ya, tengok tentang ni. Sebab Rasulullah dah warning tu. Man talabal ilma liyumari bi subaha aw liyasfa wujuhan nas ilai falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa cari ilmu Allah Taala, tujuan dia apa? Liyumari bi subaha, untuk berbangga-bangga dia dengan orang yang lain, orang di bawah dia. Ataupun yasfa wujuhan nas ilai, nak memalingkan muka manusia kepada dia, cari nama, cari pengaruh, cari glamour, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar, sediakan tempat duduk di dalam api neraka, itu kata Rasulullah. Ya, tak layak ilmu Tuhan nak ditukar dengan pangkat, jawatan, nama, glamour dia. Itu bukan nilaian. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu mengatakan, satu huruf saja kamu ajar orang tu, nilai dia orang tu kau boleh jual dia. Maknanya nilai ilmu tu tinggi,
tinggi. Tak layak nak dijual, ditukar dengan dunia. Kerana belajar ilmu tu mencari keridaan Tuhan. Sebab tu yang paling besar. Rida Tuhan lebih besar daripada dunia dan segala-galanya. Dalil firman Allah Ta'ala, waridwanum minallahi akbar. Keridaan dari Allah lah yang paling besar. Tu lesen besar untuk kita jejakkan tapak kaki kita dalam riyadul jannah. Ya, tak ada rida Tuhan, dia tak boleh masuk syurga dan dia tak boleh tebus dengan harta dia. Kemudian kita untuk ilmu untuk apa? Menambah rasa takut akan Allah Ta'ala. Tiap-tiap majlis ilmu yang kita mengaji, mana kita belajar pun, mesti ada pertambahan, walaupun sedikit. Man izdada ilma wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dah. Siapa mencari ilmu bertambah, tapi rasa takut Tuhan tak bertambah, maka dia tidak bertambah, melainkan dia jauh daripada Allah Ta'ala. Ini jadi ulama-ulama su' ini, tuan. Punca apa dia? Niat dia tak betul. Ya, sebab niat kita keluar rumah cari ilmu semata-mata cari redha Tuhan, nak mendampingkan diri kepada Ta'ala, nak membentuk sifat takwa. Itu saja niatnya. Sebab ganjaran dia lebih besar daripada segala-galanya. Ya. Dan menuntut ilmu itu ibadah. Kita menuntut ilmu kan, duduk untuk ilmu ni ibadat besar kan ni. Ya, tak sama dengan 700 rakaat kita sembahyang. Kita nak sembahyang 100 rakaat pun penat. Lebihnya ilmu, sebab darajat ilmu tinggi. Al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu tu menjadi imam kepada amal. Amal tabi' pengikut, dia makmum. Darajat ini. Habis tu kita tuntut ilmu, dapat tak dapat, faham tak faham tu soal lain. Dia duduk, dia belajar tu, pangkat dia dah besar di sisi Allah Ta'ala. Berselawat akan dia oleh para malaikat. Minta ampun akan dia hatta hitana fil bihar, sehingga ikan dia besar dan kalau dia lalu kat kubur 40 hari kubur tu angkat. Tapi yang tuan-tuan kata anak lalu 40 hari angkat. Wah, ini macam biar ni. Itu kelebihan ilmu. Dan mutalaah ilmu tu tasbih. Itu tasbih subhanallah subhanallah. Kawan ni tolaah tengok kitab. Tolaah tu pahala tasbih dapat. Ya. Itu besarnya ilmu. Dan bertanya tentang ilmu jihad. Dia tanya tu guru, syekh, ustaz ke apa, ada masalah sikit saya nak tanya. Dia bertanya tu, dia dapat pahala jihad besar. Ya. Tuan-tuan kena siap soalan. Saya jawab senang ni, wallahu alam. Kan kau bayar. Nah, apa takut pada soal kan? Al-ilmu salas. Al-Quran wa sunnah wa kalimatul la adri. Ilmu tu 3, Quran, sunnah dan kalimat la adri wallahu alam. Apa itu? Dan mutalaah ilmu tu tasbih, dan bercanda tentang ilmu jihad pahala dia. Dan mengajar ilmu bagi orang yang jahil itu sedekah. Afdalus sedekah dialah. Afdalus sedekah an yata'allama al-mar'ul muslim ilma summa yu'allimu akhahul muslim. Sedekah yang paling besar sekali apa? Kamu belajar ilmu kemudian kamu sampai orang lain. Pahala dia lebih besar daripada segala sedekah. Sedekah makan, lama dia habis. Sedekah barang kegunaan, pakai apa semua, lama-lama dia rosak, dia punah kan. Sedekah ilmu dia berkembang. Sedekah orang belajar dia sampai sana, kembang. Lagi besar pahala dia dapat. Dan memberikan ilmu bagi ahlinya qurbah. Ya, pahala dapat, pendekatan dapat, menghampirkan diri kepada Ta'ala, pada ahlinya lah. Kan? Sebab ilmu ni ada kategori dia juga kan. Paling mutasawwif ada peringkat muqtadi, ada peringkat mutawasid, ada peringkat muntaha, kan peringkat-peringkat ni. Bahas tu tentang yang sesuai. Jangan pergi angkat tinggi-tinggi, nak akan pening kepala orang belakang. Dia ada taraf-taraf dia. Dan lagi ilmu itu dia panggil al-in'ab bil wahdah. Yang ni nak menjinakkan, anis. Yang menjinakkan hati seorang yang duduk bersendirian. Ya, duduk seorang kita ada ilmu, buat kitab pun tenang. Dan menjadikan sahabat kesucian, yang kesunyian jadi sahabat. Panduan menunjuk jalan agama, dia juga ilmu nur. Dan yang dapat dijadikan kawan ketika suka dan duka. Ya, kita dah belajar tahu kan. Bila suka kita tahu apa wajib dia, syukur guna jalan Ta'ala. Bila duka apa wajib dia, sabar, redha. Dah ada ilmu kan dah tahu. Kalau tak ada ilmu macam dia dapat nikmat, dia punya suka seronok. Orang belah sana cerita macam anak kelin dapat gaji. Tahu? Anak kelin dapat gaji, dia turun bersikap dia kayu gitu. Mana guru rumput daratan. Dia dapat pula, diuji pula, dia melenting. Ya? Kena uji tension dalam tangan. Kita ada ilmu. Kalau ada ilmu senang, dia pandang semua af'al Allah Ta'ala. Ya? Dia senang pun dia tak babas. Ya? Dia susah pun dia tak melatah. Ya, dia tenang. Sebab apa?
ada suluhan ilmu dipaham. Dan menjadi penolong yang setia, ya, penolong pembantu kita ilmu lah tuan-tuan. Dan yang menjadi keluarga perantauan dia, kita bawa ke mana pun, ya. Kadang kita merantau, anak isteri tak ikut, seorang pergi. Yang ni mana-mana pergi pun kita bawa dia. Kegunaan pakai kita untuk ibadah. Dan lagi yang menerangkan jalan yang menuju ke syurga, ya. Di kulli syai'in tariq. Tiap-tiap satu tu ada jalan cara dia. Kita nak buat rumah ada cara dia. Ya, kita nak buat kerja ni ada cara masing-masing. Tapi wa tariqatul jannah al-ilm. Dan jalan ke syurga adalah ilm. Betul, nikmat yang tidak tersyukur kita tu bila Tuhan bukakan hati kita menjadi ahli ilmu, ya. Gua mencari ilmu, masya-Allah. Dan dengan ilmu tu Allah mengangkatkan, lalu mereka layak untuk menjadi pemimpin yang membawa petunjuk kepada kebaikan, ya. Tanpa ilmu dia tak boleh nak pimpin makna. Dan kepribadian mereka dapat dicontohi, akhlak mereka boleh jadikan ikutan, perbuatan mereka dipandang dengan penuh kepercayaan. Sebab apa tu? Mutiara ilmu dari itu bila diberikan antara pada seorang. Selain daripada itu, para malaikat meminati orang yang bersahabat dengan mereka. Malaikat berseronok dan rela menghamparkan sayapnya, sebagaimana hadis yang lalu kan, tata'u ajniyataha ridaan bima yasna. Majlis ilmu tak kira di masjid suruh keluar pupuk, pada majlis ilmu je malaikat hamparkan sayap sebab dia reda sangat, ya. Dan segala yang basah dan yang kering meminta ampun untuk mereka. Segala benda yang basah, pokok, kayu, kayan manusia dan segalanya, ataupun benda kering, batu, batan, tanah, tanah, semua minta ampun kepada ahli ilmu. Tak besar pun, ya, besar tu. Kemudian sehinggakan ikan-ikan yang ada di laut, banyak mana ikan Selat Melaka pun tak habis-habis timbul kan. Ada pernah kata Selat Melaka keputusan ikan, ada. Itu Selat Melaka, baru laut lagi lah banyak kan. Dan laut lebih luas daripada daratan. Bayangkan semua tu yusalluna 'alal mu'allimin, yang berselawat kepada orang mengajar dan orang muta'allimin yang menuntut ilmu, masya-Allah. Dan segala binatang buas, ya, semua tu hakikatnya apa tadi? Berselawat, minta ampun. Binatang ternak yang jinak, langit dan segala bintang gemintang, semuanya meminta ampun untuk mereka. Mana ahli ilm, ahli ilmu tadi, yang mengajar, yang belajar, kan? Besar kan ni. Kalau nak harap kita minta ampun, kadang-kadang lupa-lupa. Yang ni ada, ni tukang support kita, ya, besar. Dan dekat sekalian, kelebihan ini adalah berpunca kerana ilmu lah yang dapat menghidupkan akan mati hati dan butanya buta hati, dan menerangkan akan hati daripada kelamnya, dan yang menguatkan badan daripada lemahnya. Ya, kita ada suntikan ilmu, wasallam badat, tengok kelebihan ni, reda Tuhan, wah semangat boleh gitu kan. Dan menyampaikan ia seorang pada martabat orang yang abrar, dan meninggikan ia kepada darajat seorang. Punca dengan ilmu. Kemudian memikirkan ilmu itu yang telah menyamai puasa sehari. Tadi kita mutalaah, kan? Mutalaah tengok adik. Kalau fikir pula kita tengok ini sumber mana, dalil mana, gini. Ada dapat pahala puasa sehari-hari ni. Dan mutalaahnya ilmu itu menyamai akan beribadat semalam-malam, dan dengan dia kita taat kepada Ta'ala. Dengan ilmu itu sendiri termasuk dengan golongan muti', mana orang yang taat. Dan dengan dia kita menyembah, ya, dengan ilmu lah dapat kesah penyembahan terhadap Allah, tidak tersesat. Dan mengesahkan Allah Ta'ala, ni lagi besar, tauhid. Ilmu paling besar ialah mengesahkan Allah Ta'ala. Pun dengan ilmu juga. Dan dengan dia kita boleh menjadi orang yang warak, mana orang yang berhati-hati, orang yang cermat, ya, dalam tindak tanduknya, pun dengan ilmu juga. Dan dengan di ilmu kita dapat menghubungkan silaturahim, ya, sebab disebut dalam hadis semua ada kan, pahala kita berhubung silaturahim semua daripada ilmu perbahasan. Dan dengan dia tahu halal dan haram, mana yang baik dan mana yang buruk, semua dengan dia. Dan ilmu itu imam dan amal itu pengikut. Imam dan amal itu pengikut, di mana makmum dia. Dan dengan dia jadi sah amal. Tanpa ilmu, amal kita tidak sah. Kullu man bi ghairin ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa beramal tanpa ilmu, amal dia ditolak, tidak diterima, ya, ditolak. Dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang masyhur. Seorang semayang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dia habis semayang dia nak salam, Nabi kata apa? Qum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun semayang balik, kamu tak semayang lagi. Boleh semayang cacat, tumakninah tak ada kan, berdesuk semayang.
Sampai akhir dia surrender. Nabi pun ceritakan lah. Ya, hadis yang panjang berhubung dengan arkanus salah, rukun-rukun sembahyang tadi. Dan dengan dia dapat kemenangan di dalam akhirat. Dia sebab amal dia diterima, dia mendapat keredaan Allah, selamat tadi. Dan dengan dia ilmu tadi lepas daripada api neraka Jahannam. Ya, dia tak ada ilmu neraka, dia tak kenal. Ya, sebab semua terlebih perkhabaran dalam ilmu yang tercatat dalam Quran dan hadis Rasulullah SAW yang telah dikupas oleh ulama-ulama yang muktabar. Demikianlah ceritakan di pasal Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Itulah satu orang gubernur yang dilantik oleh Rasulullah SAW ke Yaman. Ya, senang. Apa ucapan la tuzhirul farah hatta tujawizu sirat. Kamu jangan selagi kamu belum menyeberangi sirat yang dibentangkan di bawah api neraka. Ya. Kalau dah lepas ni besok kaki dah jejak syurga atau nak melenting nak berjoget apa hantarlah tak apalah. Sana tempat nikmat. Ya, tak ada hal. Sebelum ni nanti dulu. Ya, tak ada makna atas dunia dia. Wah, kamu hebat lagi. Ya. Senang mewah dia. Tiba-tiba sana sangkut, tak ada makna. Kemana pergi Qarun? Habis. Mana pergi Firaun? Semua dah lesap. Semua dia benam dalam neraka. Ada dunia bukan main lagi. Sampai menonggeng-nonggeng orang sujud tadi. Ya. Raja dulu semua paksa rakyat sujud tadi. Sembah dia. Firaun baik, Namrud baik. Itulah di antara pesanan Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, la tusirul farah. Jangan kamu nyatakan sangat seronok di sini. Sikit-sikit ambil kenikmat dah sudah. Jangan lebih-lebih sangat. Ya. Dia menilai siang malam tak habis sehingga kamu selepas. Dalam ni neraka 70 tahun tadi. 3 sahabat duduk bersama Rasulullah SAW dengan satu wajbah, dentuman yang kuat. Bertanya Rasulullah SAW, sahabat kamu tahu tak apa tu dentuman yang kuat? Sahabat tanya, Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasulullah mengetahui. Rasulullah menyatakan itulah batu yang baru sampai. Batu yang baru sampai ke dasar neraka, batu besar yang ditolak, dilepaskan daripada mulut neraka, memakan masa selama 70 tahun. Kita kalau baling batu laut di dunia berapa second dah sampai bawah. Ya. Sedalam-dalam lautan dunia ni kalau tanpa Pasifik Nova berapa tak? Sampai 20 km kan? 17-18 km kan? Tu kalau kita baling batu sekejap sampai. Ini 70 tahun. Umur kita tak sampai 70 tahun ni. Bayang tu punya dalamnya macam mana tadi. Apinya begitu hebat, Masya Allah. Kita nak lalu atas pula, titian pula halus. Kemudian ada kalalip penarik pula, Masya Allah. Oh, amat menggerunkan tadi. Ada yang berjalan bau nak pijak aja kena sambau pun ada. Ada yang merangkak, ada yang mengesut, ada yang lari jalan, ada berlari, ada menunggang kenderaan korban dia, ada yang macam kilat, Allah maja'ala min. Dia kilat pada tadi, dia pun tak nampak api pun ada juga. Ada kesimpulan dia macam pada nak laju terlembab di sana, di dunia lah gambaran tadi. Dia semangat mengerjakan perintah Tuhan, laju cepat, semangat kan, laju dari sana. Kalau perintah Tuhan dia tergembab, lambat di sana. Kalau dia jatuh dalam maksiat, itu tanda dia jatuh ke bawah. Ya. Kalau dia jatuh, dia tobat balik, itu menandakan dia jatuh, tapi dia boleh bangun balik. Ada satu gambaran hadis menceritakan manusia jalan, jatuh bangun, tapi lepas, tapi suspend lah tuan-tuan. Jatuh bangun balik, jatuh bangun. Bila dia bangun, bila dia tobat. Dia buat maksiat, pum jatuh balik. Dia tobat balik, bangun balik. Kalau dia buat maksiat, dia tak tobat, sampai mati, lesap ke bawah je. Dia ada kalalip pengait. Ya. Malaikat bawah tu kait kaki. Siapa yang kena kait? Orang yang merelakan diri di dunia dikait oleh maksiat dan munkar. Maksiat kait ke sono, dia kena. Besok apakah kena kait dia cukup. 76 dia jatuh ke bawah, naudzubillah. Habis. Al-faslu tsani fil adabil muta'allim wal muallim. Ya, benda besar ni dia ada adab di tuan-tuan ni. Pasal yang kedua menyatakan adab orang yang belajar ilmu dan adab orang yang mengajar akan ilmu. Sebab kepala bagi ilmu ialah adab. Ya, bila ada adab dia cantik berkat ilmu. Ada pun adab orang yang belajar ilmu macam terbagi pada dua. Pertama, adab yang tertentu pada dirinya. Yang kedua, adab beserta gurunya yang mengajar akan dia. Ada pun adab tertentu bagi dirinya, iaitu 7 perkara. Pertama, adab dia apa? Ialah menyucikan hati daripada sifat kejahatan. Sebab ilmu tu nur. Dia nak masuk tempat baik, hati tu kena bersih. Ya. Kalau air, kita nak tuang apa jenis air yang kita boleh minum. Tapi bekas gelas kotor, kita takkan tuang. Kita kena basuh. Sebab tu Quran tu menjadi petunjuk bagi jawab hudan lil muttaqin. Dia jadi petunjuk bagi orang yang benar bertakwa. Sebab orang benar-benar bertakwa, dia akan dapat betul pancaran Quran tu. Senang dia masuk.
ya, sebab dia buat bersih. Dan segala perangai yang tercela di dalam hati seperti riak, ujub, ya. Kita belajar semata-mata mencari redha Tuhan. Jangan ada riak. Riak ni apa tuan tunjuk kat orang. Ujub rasa dia baik. Jangan. Kita belajar, mengajar, kita rasa semua kurniaan dari Allah. Ya, dia beri. Tak ada apa hebat ni kita ni. Kita kena pandang itu kurnia semata-mata dari Allah Taala. Dan kibrun itu maknanya membesarkan diri. Ya. Dia belajar tapi dia rasa semua orang leke je. Mengajar juga. Semua orang tak kena. Dia je betul. Wah, kacau juga. Ya. Dia bantai sana, bantai sini tak betul. Dia macam dia betul. Sebab ilmu ni masuk pada orang yang mutawadhi'in, yang tawadhu'. Kita tengok ulama' dulu tentang besar-besar. Karang kitab berpuluh kulit. Ujung kitab dia kata apa? Bukanlah aku ahli dalam bidang ini. Kalau ada silap tolonglah perbetulkan hamba yang taif. Tengok dia minta tawadhu' tentang ni. Dan sifat hasad, ini semua dipanggil sifat-sifat yang melongkang kotornya. Longkang, macam mana masuk longkang? Hasad, dengki, ujub, riak ni macam longkang, lebih teruk, kotor lebih longkang. Kotor, ya. Maka kotor macam mana dia nak masuk dalam rumah, ya. Rumah raja, rumah dia untuk masuk. Apatah lagi nak masuk dalam, begitulah kotor dalam. Macam mana nak masuk dalam makrifat, ya. Mahligai makrifat dengan Allah, sedangkan batin hati dia kotor, sebab kena bersih. Dan lainnya daripada ini akan dibincang di belakang ni. Segala sifat kejahatan dan membaikkan hati, itu tujuan kita minta ilmu. Ya, nak sucikan hati kita, nak bersihkan hati kita, nak baikkan dia dengan sifat yang terpuji, ya, sifat mahmudah seperti ikhlas, ya, benar, zuhdin, tawadhu'in, semua akan dibincang belakang. Apa takrif dia? Macam mana nak hidupkan dia, macam mana nak segarkan di dalam jiwa kita supaya kita mendapat rahmat kasih sayang Allah. Semua akan bincang di belakang dia lah. Daripada segala sifat yang terpuji yang lagi akan datang bicara sekalian ini insya-Allah taala dalam kitab. Satu, kerana ilmu itu adalah setengah daripada ibadat yang batin. Ya, dan tiada sah ibadat itu melainkan dengan suci. Ya, ibadat kena suci. Dia merupakan apa? Miftah, anak kunci. Ibadat ialah at-tuhur, suci. Maka suci luar dalam, ya. Daripada najis seperti semayang. Boleh kita semayang kalau najis ada di anggota kita, tak boleh kan? Atau kaki kita tempat semayang. Ada najis kita nampak tapi kita tak basuh, kita semayang. Bayang banyak mana pun ibadat tak diterima sebab dia syarat mesti dia suci. Maka tidak sah ia melainkan dengan suci daripada najis yang zahir pada tempatnya, badannya, kain. Ya. Dan benda yang bergantung dengan dia lah. Ada kena ngaji mufiqah tentang ni. Bila nak suci, benda apa yang kita sucikan? Benda nak dia orang tak basuh benda suci kan. Saya nak basuh baju lah. Mana baju? Tu dalam gubuk. Gubuk nak basuh, aku nak bersih. Yang kotor kita nak basuh. Ya. Maka alat kita nak basuh guna apa? Air. Maka hukum air kena tahu. Mana dia air mutlak, mana air mustakmal, mana air mutanajis, mana air munfak, mana air lazim, macam-macam jenis air. Itu kena ngaji ilmu fiqh. InsyaAllah belakang ni akan dicerita. Kitab ni tuan-tuan habis sebiji cukup lah. Sebab dia pangkal ilmu usuluddin, di tengah ilmu fiqh, di ujung ilmu tasawuf. Cukup. Imam Ghazali seorang ulama yang menghimpunkan 3 ilmu dalam karangan dia. Kalau ulama lain kitab tu besar-besar tapi satu je buat. Kalau fiqh sikit. Kalau usuluddin yang kata tasawuf. Imam Ghazali pandang 3 benda ni besar, dikumpulkan sekali dalam kitab. Ya. Dan demikian lagi ilmu, iaitu ibadat yang batin, maka tidak sah melainkan dengan suci daripada najis yang batin, iaitu dalam hati kita. Dan segala sifat kejahatan yang di dalam hati itu dipanggil najis, sebagaimana firman Ta'ala, innamal musyrikuna najasun, surah At-Taubah ayat 38. Kerana semuanya orang yang syirik, orang kafir itu najis. Najis apa tu? Batinan, batin dia, etikat dia. Bukan jasad luar dia, ya. Jasad luar manusia ni walaupun dia orang kafir, selama tak kena najis lain, dia suci. Tu kalau dia pegang babi, najis lah kan. Itu najis arik yang baru datang. Sekikit diri di asal, sebab berpandu pada ayat walaqad karramna bani Adam. Mana Allah takrim muliakan anak Adam. Termasuk mana mulia bahawa anna jasadahu la yanjus, bahawa jasad dia tidak najis kecuali datang najis lain atau lain.
Ada pun maksud najis ni ai i'tiqadan. I'tiqad dia tu najis kotor. Maknanya mensyirikkan akan Allah Subhanahu wa taala. Maksud bernajis dalam hati, dan jikalau ada badannya dan kainnya itu suci sekalipun. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, Allah Ta'ala menyatakan di dalam ayat ini bahawa najis itu tiada tertentu kepada kain dan pada zahir badan, ya. Maka selama tiada suci hati itu daripada sifat-sifat yang jahat, maka tiada menerima ia akan ilmu yang memberi manfaat pada agama, ya. Dalam diri dia ada sifat hasad, ya, dia tak buang. Dia mengaji agama, dia akan hasad sama-sama dia ke tak? Ya, belajar sama belajar. Dia mengajar sama mengajar, dia hasad dengki. Ya, ini bahaya. Dan tiada menerangkan hati itu oleh nur. Ya, dan tiada menerangkan hati itu oleh nur ilmu itu. Bila ada mana? Sifat-sifat yang tercela. Ya, sifat-sifat yang tercela, bila ada hati dia tak terang. Maka bila dapat ilmu pun ilmu tak bermanfaat. Ghairun nafi', tak bermanfaat. Sebab oleh kerana itu kesan dia apa? Tak boleh beramal. Ada ilmu tapi tak boleh beramal. Sebab apa? Kotor dalam. Pada kena bersihkan. Dan dari kena inilah berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, laisal ilmu bikasrati riwayah, innamal ilmu nurun. Nur yukzafu fil qalb. Tiada dapat ilmu itu, tiada lah dapat ilmu laisal ilm. Bukanlah ilmu itu bikasrati riwayah, dengan banyak kerana riwayat. Riwayat tu riwayat macam-macam. Kitab ni itu baguslah. Tapi membanyakkan mengaji kitab, hanya saja ilmu itu ialah nur yang ditaruh Allah Ta'ala dalam hati dia. Ya, yang kita belajar tu, dia masuk dalam tu, dia bercahaya. Yang nur tu maknanya ibarat dia bercahaya. Bila bercahaya apa makna dia? Terang. Bila dia belajar, ya, makin terang dia nampak perintah Tuhan, mudah diikut. Mana dia ada nur. Kalau dia belajar, dapat tahu itu, tapi tak ada amal. Mungkin ada niat tak betul. Ataupun pasal dia tidak ikhlas. Ilmu tu dia tahu tapi nak amal dia tak mampu. Dia jam. Sebab apa tu? Nur dia tak ada, gelap. Dengan sebab apa? Dia dah ditimbus oleh kekotoran, ya, iaitu penyakit dalaman, riya, ujub, sum'ah dan sebagainya, ya. Yang pertama sekali. Sebab apa dibahas niat? Barang kita al-asbab wa nazair oleh al-Imam As-Suyuti, al-qa'idatul ula, kaedah awal itu. Dia kata apa? Al-umur bimaqasidiha. Seluruh perbuatan kita, urusan kita bergantung dengan ni. Ya. Niat kita baik, insya-Allah ujung dia cantik. Kalau niat di awal dia rosak aja, walaupun dia bentuk ilmu yang besar ni, dia akan jam tengah jalan. Tak akan dapat memberi manfaat atau pentingnya adab tadi, ya. Yang kedua, bahawa ia mensedikitkan perhubungan dengan masalah-masalah keduniaan. Dan hendaklah ia mengkosongkan hatinya daripada masyghul dengan anak dan isteri, dan daripada hal jual beli, dan sekalian membimbangkan akan hati supaya selesai, ya, tertumpunya hatinya bagi menuntut ilmu. Ini kalau menuntut ilmu secara khusus lah, ya. Untuk menjadi maknanya lebih besar, dapat ilmu lebih luas, dia kena ada syarat ni, ya. Kalau sekadar fardu ain, itu semua kena ngaji, ya. Sebab tu saya kiranya kalau nak mengaji, nak belajar, nak menyambung ilmu, nak mendalam, elakkan daripada apa? Berkahwin dahulu. Sudah berkahwin dia pening. Dapat anak seorang ni kan dia sengit. Dapat dua orang lagi sengit. Dan dah pun kubik balik. Sebab tu Al-Imam An-Nawawi, atau kalam dia tulis, ilmu mazbuhun baina fakhizaiha. Ya, ilmu tu disembelih di celah kelempang perempuan. Maksud apa? Bila kahwin tak lama dia. Ya. Kalau betul-betul nak kumpul ilmu, nak dapat ilmu itu banyak kan, dia kena tawakal dulu. Mana tahan. Kumpulkan betul. Ya. Ni kan sama tengah mengaji kan, pergi Mesir baru 2 tahun. Lepas tu nikah. Dia dah nak 1, baru 2. Wah, lagi habis. Lama tu kan balik dah tu. Banyak berlaku, ya. Orang dulu kita tengok, Allah, dahsyat orang dulu wajah kan, kan sampai orang kampung rindu ni. Ya, orang tak balik berapa tahun, 10 tahun. Ini dia mengaji jadi konduktor bas, kejap balik. Jadi konduktor bas macam-macam. Orang dulu dia pergi ngaji, dia pergi belajar tu kan, sampai orang kampung rindu tak balik-balik. Tu dia dapat ilmu cantik kan. Suruh mencari ilmu, kita tengok dah kurang. Sebab ilmu makin kurang. Ya. Kesungguhan,
Ya, dia punya apa tuan, ketekunan, ya, tak sama dulu tuan. Ya. Kullu khairin bittiba'i, dalam matan Ibrahim Al-Qani. Dia kata wa kullu khairin bittiba'i man salaf. Tiap-tiap kebajikan, kelebihan ada pada mengikut orang yang dahulu. Kecantikan, kehebatan memang dulu. Jangan kita nak temerang kata kita dah. Orang dulu siapa dia dulu? Minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassolihin. Ya, kendi ada banyak, wal penyangak, macam-macam ada tuan. Wal penipu. Ya, berjanji bukan main, lepas tu dah membohong. Ya, ini kendian. Ya. Kendian macam-macam, pahaman pun banyak. Masuk istiar dan ilmu macam-macam ilmu dah banyak. Ya, kendian macam-macam. Nabi dah sebut tu, tanda kiamat 73 puak. Ya. Akan berpejak 73 puak. Kulluhum finnar ila firqatan wahidah. Semua tu terjun ke neraka melainkan satu puak, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang lain macam-macam pahaman Nabi tentang ni. Menandakan makin jauh, makin ke belakang makin teruk. Ya. Sebab dia orang dulu dekat dengan Rasulullah SAW kan. Sebab nur dia kuat. Jadi kesian Nabi pesan sungguh-sungguh. Ya, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kamu dua pusaka besar. Ya, tinggal dua perkara. Apa dia? Dan tadillu ba'di tamasaktum bihima. Kamu takkan sesat selagi kamu berpegang dengan dua. Kitabullah wa sunnah Rasul. Al-Quran dan sunnah Nabi. Ya, ada hadis sama ada. Hadis qauli, fi'li, ikrar dan sebagainya. Kerana firman Allah Ta'ala, ini alat mana kita nak tumpu satu pekerjaan, menuntut ilmu, nak betul-betul mendalam, ya, maka jangan ada gangguan. Itu maksudnya. Dalil ni, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Surah Ahzab ayat 4. Tidak menjadikan Allah Ta'ala bagi laki-laki itu daripada dua hati. Ya, di dalam rongganya, yakni tidak masuk ilmu itu dalam hati seorang Islam yang sibuk ia akan suatu yang lain. Semua perkara. Kalau kita tengok SU buat kerja, dia pegang satu jawatan dia. Kalau dia SU sampai 10, sana SU, kerja dia kelik file kan. Ya, pelaksanaan tak ada. Mesyuarat sini. Ya, pelaksanaan tak ada, kerja tak siap. Saya nak mesyuarat sana pula. Dia kerja mesyuarat, dia kerja. Yang ni tak, dia pegang satu jawatan dia, SU. Dia boleh tumpu kan. Kerja bila satu kita tumpu, dia akan lebih sempurna. Dia tak ada banyak sangat dia pening kan. Itulah maknanya. Ya. Bila maknanya apa bagi orang belajar tadi, ya, semasa belajar, dia tak tahu dia nak menikah. Dia menikah dia kan nak fikir anak, nak fikir bini. Kan? Lepas tu kan beranak lagi, nak fikir lagi. Kepala bila ada banyak cambar-cambar kurang lah. Ya. Ada orang dia minta, saya kata Imam Nawawi kata, dia kata hadis kata sunat, memanglah hadis ada. Buka lagi tak Imam Nawawi kau jangan pandai kata. Ya. Memahami hadis. Dia kata anikah sunnati, faman yang amal bi sunnati falaisa minni. Kan? Nikah tu sunnah dia. Siapa tak beramal sunnah, bukan umatku yang sempurna. Sunnah. Ni ayat Quran, ma ja'alallahu rajul min qalbin fi jawfihi, orang tak mana pula. Jangan kau pakai tu hadis pun tak nak kahwin, kau apa hadis-hadis kahwin kerja kau kata. Lepas tu dah kahwin termenung, kita ni tak habis mengaji, ya, kau tahu. Maksudnya apa? Tidak menjadi Allah bagi laki-laki itu daripada dua hati. Maksudnya apa? Hati bila dia cenderung satu je habis. Dia cenderung sini, dia takkan cenderung sana. Dia nak bawa semua, dia tak boleh satu. Baru kita kena tumpukan. Sebab ibadat begitu juga. Hati kita nak cantik ibadat, tumpu dia kiblat roh kita kepada Ta'ala. Jangan pusing buat lain. Pusing buat lain dia habis. Ibadat kita berperai. Sebab tu benda ni ditasrihkan oleh ulama, cantik mendidik dalam suluk. Bila suluk ya tuan-tuan, ada fikir benda lain tak? Tak ada pergi kedai, tak ada duduk dalam ni. Ya, makan kau pun orang jaga semua. Tembak je zikir kan. Kita pun nak tembak zikir kat rumah kan. Wah, pergi kedai sekejap. Ya, walaupun zikir pun 2,000. Oh, nak pergi ada kan. Kalau tak ada pun dia buat ada. Kan, kalau pergi zikir kita keling. Habis terbagai. Kan, dalam suluk tak ada kontrol lebih tu. Adab semua jaga. Sebab tu cepat meletup. Pum terbuka no. Kan.
Ibadat mempunyai tumpuan rapi, adab rapi, nak samakan dengan buat sambil lewa. Mana ada kata. Pada Naqsyaband dia punya rumah suluk pun tak boleh terkait dengan rumah. Kena buat bangunan asing. Tapi ada yang negeri dan rumah dia rumah suluk. Macam-macam. Dia tak boleh kena rumah asing. Dia nakkan khalwah tu, yang berkhalwah. Semua diambil daripada hadis sahih Nabi SAW dan Bukhari Muslim. Ya Rasulullah berkhalwah, Siti Khadijah dah bawa bekal ulang alik 40 hari turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi turunnya wahyu. Ya, kalau kita tak panggil wahyu, dia panggil waridat, futuhat, anwar, fuyudat. Bila dalam bersih. Terus Rasulullah buat 40 hari. Ya, duduk dalam Gua Hira. Satu benda tak pandang, boleh fokus. Dia kerja boleh fokus, dia cepat. Ya. Dia fikir dunia pun bila ada benda dia nak bincang atau dia nak fikir benda tu nak buat keputusan, dia akan masuk bilik, dia kunci kan. Betul? Kita sembang kedai kopi. Jadi saya anak dia nak fikir benda besar ni. Ting sana borak, tak masuk idea kan. Dia kena menyendiri sunyi. Itu kerja dunia. Ini bukan kerja dunia ni, nak marifat ketuan lagi besar. Kena fokus betul-betul. Baru insya-Allah terbuka cepat. Ya. Itu keadaan ni. Dia pula lebay dia kata, kita suruh nanti dulu suruh. Lebay kerapu ni. Kalau ikan kerapu dia makan. Macam-macam. Dan adab yang ketiga. Cobalah. Yang jam besar kan. Belajar bersubuh. Satu lagi ya. Adab yang ketiga adalah orang yang belajar ilmu itu merendahkan diri. Dia kena ada tak? Kalau tak rendah diri, jawab dia. Dapat kalau pergi pondok. Kan? Dia pergi pondok macam anak dulu pergi pondok, otak kepala dia ganyut. Lepas SPM pergi. Ya, pergi mengaji dekat Patani, dah udah 4-15 tahun baca kitab Arab dengung dia. Dan dia boleh bawa masuk. Sebab kedudukan Allah tak jadikan sengaja begitu. Sebab di Patani, negara kafir, jadi orang Islam dia tak beri keutamaan. Ya, kerja kerajaan, kerja cikgu dengan polis kan, gaji dia 150 dia apa nak kan. Ya, dia orang buat kerja sendiri, jaga. Anak dia mana tak semua disumbat kat mengaji agama. Anak otak press ni kat ni cepat jadi kan. Ini 5 kali SPM tak dulu buat tak pondok. Darabah dia telefon darabah bersih-bersih. Duk hubung pening tu kata dah masuk toko sampang, pantau kat yang piau-piau punya kau dah hantar kerja dunia. Dia bengap-bengap ni kau bawa hantar aku. Nak mengaji pula ilmu Arab kan senang tak menahu. Kan nahu cikit-cikit pun nak matang pun 10 tahun. Alfiah tu semua kena hafal kan. Nak suruh hafal lah kalamu pusing. Kan? Yang dunia kau bagi sedap. Untuk agama kau bagi bangkai-bangkai kan. Kau hina agama kau tanya. Kan? Ni adalah Ustaz, ni anak saya tu apa jadi dah. Hantar dah pondok kalau tak. Yang jadi dah benar. Fresh punya. Baru sudah nak masuk ilmu ta'ala. Baru dia akan jadi backing untuk menjadi pewaris Rasulullah SAW. Kan? Pewaris Rasulullah dengan pejabat kerajaan mana besar? Pewaris Rasulullah dengan menteri mana besar? Pewaris Rasulullah dengan Perdana Menteri mana besar? Mana besar? Pewaris Rasul. Bukan pewaris dunia. Nah, itu kan tak faham. Ini angin ni kan. Dah habis rumput penggunaan tau sedih. Yang kau ni pilih. Habis. Sebab tu jadi petani banyak orang ulama. Kalau tengok pondok sebab saya hanya mengaji fikir pondok dia bukan 500 kawasan. Kawasan kan bukan pondok, kawasan. Di sini pondok, di depan sana untuk lain. Di depan sana kan untuk lain. Banyak 500 kawasan. Dan satu pondok pula kadang-kadang 2 orang untuk besar yang mengaji 40 tahun, 30 tahun yang mengaji Mekah kan. Habis kepertenaan ni yang tolong bantu tu yang mengaji 18 tahun. 5-6 orang. Banyak nak kira tu. Itu juga banyak. Itu yang turun petani, yang tak balik yang turun bukit Mekah tu. Lagi ramai. Ya, memang ulama hebat-hebat kan ni. Habis. Jadi merendahkan diri sebab lembah yang rendah sajalah menakung air. Kalau dia meninggikan diri jadi bukit, puncak bukit mana takung air kan? Bukit Botak dan Gumpul saya hidup.
Bumi yang genah telah disubur, dia menakung aib. Itulah hati yang tawaduk merendah diri, dia boleh menakung segala ilmu yang hebat-hebat. Ya. Dia tak kira lah. Kan? Kita datang dah tua, kan? Budak mengaji kita Arab kan pada kecil-kecil dengan dia tak ada kan. Tak ada kok dia budak pun. Dia budak umur, ilmu dia tua. Kita tua bangga. Tak apa dah, tak ada lagi kita tentang dah. Tak apa. Nah ilmu kan dah baca pun jawablah. Dia jaga dia. Kalau tunggu Haji Umar Zuhri lagi pula. Dia mendidik jiwa dia tu. Dia tu guru, pondok tu dia tuan guru. Anak murid dia baca kitab Jurumiyah, dia kita dah. Kita tahu basic awal kita dah. Kita dah. Wah, nak murid tengok tu guru depan. Tak apa baca kata. Mungkin yang kau urai tu aku tak pernah dengar kata. Aku tawaduk tu kata. Dia lazim sifat tawaduk dia cepat dapat ilmu kata. Allah. Yang ketiga ya, rendahkan diri dan tunduk atas suatu ilmu yang diajarkan oleh gurunya. Ya, satu lagi adab, jangan kita bila belajar, terutama ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni makna ma'rifatul ahkami syariah allati tariquha al-ijtihad. Mengenal ahkam hukum syariat yang jalan di ijtihad. Bila ijtihad banyak benda ikhtilaf. Jadi bila guru kita bercakap tu jangan kita bangkang. Dia kata benda ni macam ni. Kita bilang, guru saya mengaji empat lain lah. Oh, tunggu samsing. Jangan bangkang sebab ada kaul, kadang-kadang 3-4 kaul kan. Kalau kita buka kitab Mahalli lagi lah kan. Satu masalah kaul awal, asal, 4 Arabic. Satu masalah 4 pecahan, 4 khilaf ulama banyak. Kan? Jadi maknanya kalau dengar ada terdiam, benda dia tahu benda ni ada khilaf, dah ada. Ini tu guru dia sound ni. Semua jumpa lain lah tu. Guru lain mengajar lain lah dia. Wah. Yang tu cakap kau datang sini apa? Aku tak ajar gitu. Macam-macam tu ni. Yang ni jangan mengatakan dalam hatinya. Hati betul tak. Apalagi kalau keluar mulut tak ada adab. Kita ada adab habis. Ilmu tak berkat. Jaga tu. Ya, jangan dia mengatakan dalam hatinya itu ilmu ini kecil. Waktu guru ni ngajar bab ni je. Kecil. Tak lain tak ada. Atau kitab ni kecil. Kerana telah banyak pengajian. Aku dah lama mengaji baca kitab ni je. Jangan. Ya. Kadang kitab kecil syarahan dia tinggi kan. Dia kalau style di petani, kadang-kadang tok guru dia baca kitab kecil je. Dia hurai 4 mazhab pulau kan. Chris tuang Syekh Husin Surat di Cahaya di Mekah, ulama petani besar. Dia baca kat sana, Mekah tu lah, dia baca kitab perukunan ni tu. Kitab perukunan anak murid beribu. Dia baca perukunan 3 bagi, 4 mazhab pulau. Kaedah fiqh, usul fiqh. Wah, melopong orang tu. Kan? Kita baca kitab besar-besar kan. Lepas tu ngaji tak habis. Kat jalan ni. Ataupun kecil ilmunya, jangan cakap dalam hati pun tak boleh tu. Ya, kita nak ngaji kita, apa cakap? Agak rasa tak nak pergi balik dah. Jangan komen. Ya, tak berkat ilmu. Kerana telah banyak pengajianku, dia rasa dia besar. Mengapa guruku ini menyuruh aku mengaji kitab ni? Tak ada kecil lah. Kadang dia suruh dia nak test kita kan. Nak test kita saja tengok. Kita nak taat tak perintah dia. Atau macam-macam guru. Ya. Dan hanya sahaja murid itu menerima ilmu yang diajarkan oleh gurunya dan disuruhnya oleh gurunya itu, dan jangan menyangkal ia akan gurunya dan jangan memerintah ia akan gurunya. Guru dia pula perintahnya. Tu baca kitab ni lah itu. Kan? Guru benar iyalah, dia tahu kepala angin kan. Macam-macam. Dengan satu ilmu yang hendak dipelajarinya, ya. Sebab tu tak izin. Saya masa di pondok pun nak minta nak belajar, saya minta izin tu guru kan. Tunggu saya baca kitab ni, tuan izin tak? Ya. Dia kata izin okey. Kita ngaji lah. Pondok dia umum kan dibaca pun tak ada kan. Tapi kita ambil berkat minta izin. Almarhum Al-Wali Syahid Tunggul kita Syekh Faiz ya. Masa dia buat zikir di belakang. Masa dia buat zikir dia selalu ceramah dia sebut. Ngaji kita besar, ngaji kita ikam. Kita besar kita ikam, kita boleh ngomong tu. Bahawa masa tu kita baca ikam dah separuh. Tak sedap duduk. Tak gitu pun naik seremban. Ada apa dia kata. Ajak sikit tuan. Tuan sudah sebut ngaji kita ikam. Saya dah baca tuan, kita ikam separuh. Kalau tuan kata berhenti, saya berhentilah kata. Jangan teruskan. Engkau terus. Baru saya baca. Pada kata berhenti, kita berhenti ya. Kan? Kita
Kita baca kamu, kita minta izin kan pergi makam Tuan Pengarang. Ya. Tu Pulau Manis. Kampung Pulau Manis. Dia minta izin dengan dia dulu. Dah habis kata mengaji pun pergi ramai-ramai konvoi dia. Tu buat zikir kat situ pun dia ada kan nampak dia tahu. Kata atas makam. Sos korban ni. Itu adab tuan-tuan ni. Dan jangan menyangkal dia akan gurunya, dan jangan merintah akan gurunya itu dengan suatu ilmu yang hendak mempelajarkan dia, atau satu kitab yang hendak dibacanya, dan dia sungguhnya menyerahkan kehendak ni kepada gurunya. Ya, kita baca kitab apa ni? Suatu guru dah gitu. Itu adab. Dan mematuhi yang disuruhkan dan mengaji, maka menerima ia akan dia. Itu sengaja daripada adab ni, tuan-tuan ni. Dan sebagiannya bagi murid itu bahawa mengekali atas berkhidmat akan guru. Ini banyak kurang sekarang. Ya. Ilmu khidmat ni Masya Allah. Kita banyak khidmat dengan guru, insya Allah berkat ilmu tu ada. Ya. Dulu banyak kan khidmat Masya Allah. Ya. Supaya dapat barakat daripada gurunya, dan kena adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkhidmat akan gurunya Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Tiap-tiap berjalan gurunya, diambilkan kenderaan, dibuat tu semua dia khidmat. Ya. Khidmat dia tak ada balasan kan. Dia pergi masuk guru, tolong. Lepas tu dah habis, upah tak ada tu. Upah dah. Itu khidmat. Itu kau. Ya, khidmat tuan-tuan. Apa kelebihan khidmat? Besar. Di antara kita nak biar kita ni ada dalam hati guru. Bila guru kurang-kurang, guru doa dia ingat kita. Dia berdoa dia ingat kita. Mahal tu. Bukan dari juta tu. Dia berdoa dia doa kita semua. Itu yang kita nak. Bila qalbi guru pula bersambung dengan guru di atas. Itu lagi dahsyat dalam tarekat sambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas menghamparkan akan kenderaan gurunya, dihamparkan supaya berkenderaan gurunya serta memimpin ia akan kenderaan gurunya. Ya, dia khidmat. Maka berkata Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, lepaskan olehmu hai anak bapa saudara Rasulullah SAW. Sayyidina Zaid pula dia hormatkan ahli bait. Kata ahli bait kena hormat sebab ada titik darah Rasulullah di diri. Maka jikalau Sayyidina Abdullah bin Abbas, maka jawab Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, demikianlah kami suruh memperbuat dengan orang besar kami dan guru dan ulama kami. Maka lalu mencium Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu akan tangan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Serta berkata, demikianlah kami suruh untuk menghormati ahli bait Rasulullah SAW. Ya. Ahli bait kan Allah. Ya, dia hormat ni kan. Said itu semua kan. Dia datang sini apa semua, datang nak hormat dia. Sebab dia ada besar. Dan dia kerabat penghulu kita, itu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan lagi sabda Nabi, laisa min akhlaqil mu'min atamalluku illa fi talbil ilm. Tiada patut orang mukmin itu menghinakan diri dengan sebab menuntut suatu hajat kepada manusia, melainkan pada menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu tu dia kena tawaduk, ya, merendahkan diri supaya apa? Mudah mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala dan ilmu. Dan keempatnya wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammad